Bismillahirrahmanirrahim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf Reza di atas kata aluan pada pagi ini. Okey, pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi masjid Datuk Haji Ahmad Zabidi bin Arifin, dan selamat datang diucapkan kepada Prof. Dr. Ahmad Murad Amerikan daripada Institut Antarabangsa Pemikiran dan Ketamadunan Islam ISTEC, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Itu juga kepada Prof. Abdul Mu'ti yang berbahagia, Prof. Abdul Mu'ti daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi Universiti Putra Malaysia. Dan terima kasih juga kepada Jawatan Kuasa Masjid, Imam 1 Tuan Haji Makzuki bin Haji Ishaq dan Imam 2 Haji Syukri bin Ahmad. Okey. Hari ni kita tak alon tu tak panjang lah. Kita ringkas saja, Prof. Pertama sekali hari ni tajuk dia ialah berkenaan air mata Kedah dan Pulau Pinang. Alhamdulillah ni kali pertama saya mai di sini, dan sebelum ni saya banyak habis dalam masa setahun dengan Ustaz Yusuf duduk ceramah lah. Jadi hari ini alhamdulillah selepas setahun nak bawa dua orang panel yang besar ni mengambil masa yang panjang, dan hari ini alhamdulillah Masjid Bina Tunggai menerima kedua-dua tetamu pada hari ini. Jadi tajuk kita ialah berkenaan dengan air mata Kedah dan Pulau Pinang. Kedah dan Pulau Pinang ni ada satu sejarah yang cukup panjang, tetapi walaupun berlaku pemisahan, ibu dia tu tetap di Kedah lah. Jarang orang sebut Pulau Pinang Kedah ataupun Perlis Kedah. Dia akan sebut Kedah Perlis, Kedah Pulau Pinang. Jadi secara tak langsung menggambarkan bahawa dominannya Kedah itu sebagai satu kuasa di kawasan utara pada satu ketika dahulu lah. Bersama dengan saya di sebelah kanan ialah Prof. Murad yang banyak selama 20 tahun Prof yang banyak menceritakan tentang kepentingan sejarah Melayu Pulau Pinang, dan boleh dikatakan sebagai aktivitis sebagai aktivis bagi sejarah Pulau Pinang lah. Dan beliau ada menulis beberapa buku, antaranya ialah Batu Uban lah, buku yang tengah duk panas sekarang ni, yang menceritakan tentang bagaimana wujudnya komuniti Melayu di Pulau Pinang dan macam mana naratif barat yang patut kita lawan lah. Iaitu dalam kita baca sejarah mengatakan bahawa Pulau Pinang itu dibuka oleh Francis Light, sedangkan daripada segi sejarahnya sudah ada penempatan Melayu di situ. Jadi benda ni pada hari ni, perkara ni lah yang kita nak cerita, kita nak bagi faham tentang betulkah dakwaan yang dibuat oleh orientalis selama hari ini. Dan di sebelah kiri saya adalah Prof. Abdul Mu'ti, seorang tokoh yang dikenali lah. Geng-geng muda ni, lebih-lebih saya ni banyak follow dia lah. Dia banyak bercerita tentang kebudayaan, terutama sekali Prof. Abdul Mu'ti. Prof dia minat utama dia adalah kepada persenjataan, Prof. Seorang pengumpul keris dan segala senjata Melayu. Antara benda yang dia Prof ada ialah sundang tu, sundang Bangkinang, Prof. Saya minta kat dia, saya tengok saya jadi geram. Dia buat dia mata pisau tu lah. Okey, Prof dia banyak bertumpu kepada sejarah Negeri Kedah lah, dan Prof ada menulis antara buku yang ditulis oleh Prof Mu'ti ialah Kota Kuala Kedah Harimau Menerkam. Jadi untuk tidak melengahkan masa, sebenarnya kedua-dua cerita topik ni kita ada kaitan dan tidak boleh dipisahkan lah. Okay, pertama sekali saya akan mula dengan Prof Mak Murad lah. Sejarah Pulau Pinang ni satu sejarah yang panjang, tetapi tidak mengenengahkan peranan orang Melayu di dalam mana-mana penulisan, ataupun tidaklah begitu dipopularkan peranan orang Melayu itu sendiri.
Sedangkan orang Melayu ni dah ada di Batu Uban, di apa ni Teluk Bahang, Tanjung Penaga dan sebagainya lah. Jadi untuk itu apakah yang sepatutnya ataupun minta Prof cerita secara umum kajian Prof berkaitan dengan Melayu Pulau Pinang. Silakan Prof. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kita hadapi sekarang ialah masalah cerita. Sejarah ialah satu penceritaan, apa yang dicerita dan apa yang tidak dicerita, apa yang ditonjolkan dan apa yang dipadamkan. Jadi di Malaysia ni ada kegawatan dari segi itu, apa yang ditonjolkan dan apa yang tidak ditonjolkan. Kalau kita lihat sejarah Pulau Pinang sekian lama, selama lebih kurang tahun ini 234 tahun. Kalau kita ambil sejarah Pulau Pinang daripada 1786, tahun itu tahun yang selalu disebut sebagai permulaan kepada sejarah Pulau Pinang. Pulau Pinang ini termasuk pulau dan sebuah perai. Jika kita ambil tahun itu sebagai tahun permulaan cerita kewujudan orang Melayu di negeri Pulau Pinang, maka ia satu kesilapan besar. Dan tapi kesilapan ini telah diulang banyak kali dalam sejarah awam, buku-buku sekolah, dalam percakapan-percakapan seharian, sehingga kan dikatakan bahawa orang Melayu di negeri Pulau Pinang ini tidak ada sejarah. Orang Melayu di negeri Pulau Pinang ini tidak wujud sebelum 1786. Apatah lagi orang Melayu di pulau, sebelah pulau. Nah, inilah yang saya sedang perjuangkan sejak lebih kurang 20 tahun yang lalu. Saya bukan ahli sejarah. Saya tidak dilatih dalam jabatan sejarah di universiti-universiti di dunia. Cuma saya menggunakan sejarah. Sejarah adalah satu alat, satu senjata sebenarnya. Dalam mana-mana tamadun, dalam mana-mana pertelingkahan manusia, latar belakangnya adalah sejarah. Kalau kita lihat misalnya lah Jepun, perang Jepun, imperialisme Jepun, kekuasaan ketuanan Jepun, ia berlatar belakangkan pada sejarah. Ia berkait dengan sejarah Jepun dan bagaimana Jepun sedang bercinta dengan sejarah Eropah, dengan tamadun Eropah. Jadi Jepun mengikut Eropah. Jepun berlatar belakangkan Eropah, menakluki China, Korea dan juga Kepulauan Melayu termasuk Melaya. Dan Jepun juga misalnya telah menghantar orang-orangnya ke Pulau Pinang tahun 1920-an, 30-an, 40-an. Sebelum perang, orang Jepun ni dia buka kedai jam, kedai kambak. Ada yang kata dia paspai. Mungkin Jepun lah hantar sebagai spy. Sebab itulah bila Jepun masuk ke Melaya melalui Kota Baru, sampai ke Pulau Pinang cepat dan habis semua orang putih sebab dah ada intelligence. Jadi itu semua akibat daripada dilonjakkan, dicetuskan oleh latar belakang sejarah. Sama juga macam Perang Dunia Kedua, Hitler, Amerika Syarikat juga sejarah. Sama juga macam kekuasaan Empire Turki, Ottoman juga dicetuskan oleh sejarah. Sama juga macam persatuan ataupun perpaduan Indonesia berlatar belakangkan kepada sejarah. Soekarno walaupun dia jurutera tetapi dia mahir dalam sejarah,
Melayu dan sejarah Indonesia. Jadi sejarah itu penting. Kita jangan anggap sejarah itu dalam buku-buku teks saja. Kita semua mewarisi sejarah. Kita mencorakkan sejarah dan kita dicorakkan oleh sejarah. Jadi apabila dikatakan bahawa sejarah ini satu subjek yang tidak penting, yang tidak ada nilai langsung, tidak betul. Malah sejarah lah yang mempunyai nilai yang paling besar berbanding dengan subjek-subjek lain di sekolah, sains ke matematik. Walaupun ya memang penting sains matematik, tapi sejarah itu adalah satu yang boleh mencetuskan kehidupan kita, menentukan masa depan dan menentukan masa lalu. Jadi di masalah Melayu Pulau Pinang ialah masa lalu kita agak kabur dari segi ramai daripada orang Melayu Pulau Pinang kurang pasti macam mana sejarah Pulau Pinang, dari mana orang Pulau Pinang ini datang. Pulau Pinang dari segi negeri dan juga dari segi pulau dan Sabang Perai. Pada tahun 1956, Sultan Badri Shah telah hantar surat kepada High Commissioner Berdiri meminta balik Sabang Perai. Memberi Sultan Kedah meminta balik Sabang Perai. Sultan Badri Shah berkata Sabang Perai ini sebahagian daripada Kedah. Dan juga begitu juga Sultan Kedah yang sebelum ini, Sultan Zainal Azrin Muhammad Jiwa Shah yang baik dengan Francis Knight, Sultan Abdullah Bukaram Shah yang mana Francis Knight telah memanipulasi keadaan 1780-an, Sultan Rahmat Tajuddin yang tidak boleh masuk Pulau Pinang dan dihantar ke Melaka, dan dia tulis surat, dia kata Pulau Pinang ni tanah marhum bapak beta. Pasal beta tak boleh masuk balik, tak boleh duduk di Pulau Pinang. Jadi ini memori-memori Kesultanan Kedah mengenai Pulau Pinang. Jadi maksud dari sini, Pulau Pinang telah dimiliki. Pulau Pinang ni, bila kita cakap pasal Pulau Pinang, dia macam Pulau Langkawi lah, sama. Tidak ada isu siapa yang mengasas Pulau Pinang. Kalau 2 minggu sudah ada orang telefon saya daripada Pulau Pinang, tanya saya nak kepastian siapa yang mengasas Pulau Pinang. Saya kata, saya tanya balik, siapa yang mengasas Pulau Langkawi? Siapa yang menjadi pengasas Kedah? Sama. Istilah pengasas ni ialah pengaruh orang putih ke atas pemikiran kita. Dia gunakan founder, dia gunakan discoverer. Jadi translate dikatakan orang yang found ataupun discovered Pulau Pinang dalam sejarah Malaysia. Bila orang putih menggunakan istilah itu, bukan hanya daripada Francis Knight, tapi Raffles, Columbus sebagainya, ia untuk menuntut tanah, dengan mengatakan, dengan bercerita bahawa orang ini telah found, mengasas satu tempat. Maka ia satu taktik, satu strategi untuk menuntut tanah, menuntut bukan hanya tanah, menuntut sejarah, menuntut kesahihan, menuntut identiti dan kekuasaan Eropah ke atas suatu tempat itu. Ini berlaku di Amerika Syarikat, berlaku di Australia, di New Zealand, Singapura dan Pulau Pinang. Masalah Pulau Pinang ialah masalah apabila di Pulau Pinang ini dituntut, maka sejarah Pulau Pinang dipisahkan daripada sejarah Kedah. Walhal selama berabad lamanya Pulau Pinang telah ada orang Melayu di Pulau Pinang, terutama sekali yang kita ketahui dari awal 1700 sampailah 1780-an, orang Melayu ada, bukan 1-2, bukan 2-3 keluarga, beribu orang Melayu ada di Pulau Pinang. Mereka adalah daripada tanah besar, daripada Sumatera, daripada pulau-pulau Melayu yang lain, dan mereka ada sistem sosial
bukan hanya segerombolan yang disebut dalam cerita-cerita putih, segerombolan nelayan ataupun landun. Bukan nelayan ataupun landun, mereka ada sistem sosial, mereka menggunakan adat dan undang-undang Islam. Kalau dari sudut undang-undang, apakah sistem yang digunakan oleh kaum Melayu di Pulau Pinang? Ada apa yang kita gunakan di sini, di tanah Melayu, di kalangan orang Melayu? Adat Temenggung, kecuali di Negeri Sembilan, kan? Kita semua guna adat Temenggung yang disesuaikan daripada undang-undang Islam. Jadi di Pulau Pinang diamalkan adat Temenggung yang disesuaikan daripada pada mulanya undang-undang kanun laut Kedah masa abad yang ke-15. Lepas tu ada beberapa lagi undang-undang kanun Islam yang digunakan pakai. Jadi sumber sistem sosial, sistem masyarakat, nikah, kahwin, kematian dan harta sebagainya adalah sistem yang digunakan pakai di Kedah. Sebab Pulau Pinang sebagian daripada Kedah. Ini sejarah yang dipadamkan. Ini tidak dimaklumkan dalam sejarah Malaysia. Ini tidak dimaklumkan dalam dalam cerita-cerita mengenai negeri-negeri di Malaysia. Bahagian itu dipadamkan. Jadi ini satu kesilapan yang besar yang perlu kita ketahui, bahawa sejarah Pulau Pinang bukan bermula daripada 1786. Dan juga yang penting sekali dalam konteks yang kita berada di sini ialah nama Tanjung Penaga itu pada Kota Lama yang dikatakan Lat Pacak Bendera tu, nama Tanjung Penaga itu diberi oleh orang-orang Tanjung Penaga di sini, orang-orang seberang. Mereka yang bagi nama Tanjung Penaga sebab banyak pokok penaga daripada laut ni, daripada pantai boleh nampak tanjung. Jadi perspektif nama Tanjung Penaga yang Lat tukar jadi Georgetown, Tanjung Penaga itu diberi oleh orang di sini. Jadi ada kaitan yang rapat. Bukan kaitan, memang adik-adik. Dari segi geografi, dari sejarah, kaitan itu wujud, dan juga sebahagian daripada penyatuan sejarah Kedah. Jadi apa yang saya ingin tekankan ialah kita tidak boleh pisahkan cerita Pulau Pinang dengan cerita Kedah, dan cerita Kedah dengan cerita Pulau Pinang. Ya. Okay. Alhamdulillah, satu huraian yang diharapkan memberi kefahaman ringkas, mudah dan senang faham lah. Sekarang ni saya nak menuju kepada Prof Abdul Mu'ti. Prof ada menulis buku, Prof ada menulis buku tentang Sultan Badli Shah. Okay. Prof Ahmad Murad ada sebut tentang keinginan Sultan Badli Shah untuk mengambil balik Pulau Pinang, dan cerita tuntutan Pulau Pinang ni bukan setakat berlaku pada tahun 50-an, tetapi sudah menjangkau sampai sekarang. Maknanya daripada mula-mula cerita Perang Kedah Siam, bila tuntutan berkenaan dengan pembayaran pampasan yang tak dibuat oleh British, daripada 5-6 kali tu hanya sekali dibayar, sampailah ke zaman Sultan Malaysia. Kita ambil zaman Sultan Malaysia. Jadi sepatutnya apakah tindakan yang kita patut buatlah kepada sejarah kepada Pulau Pinang ni, dan macam mana kita nak fahamkan masyarakat ni bahawa Pulau Pinang ni merupakan sebahagian, bukanlah dipisahkan daripada segi border dia hari ni lah. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia saudara moderator, saudara Harman, yang berbahagia Datuk Zabidi, ya, mengurusi masjid ini, dan jawatan kuasa masjid, sahabat saya Profesor Datuk Murad, yang ini kali pertama dalam sejarah hidup saya lah forum dalam masjid lepas subuh. Tak pernah lagi buat. Kalau kuliah subuh tu pernah lah kan, tapi hari ni forum, dan forum pula nak bincangkan sejarah.
Sejarah pula berkaitan dengan air mata Kedah Pulau Pinang. Pagi-pagi lepas subuh cerita air mata sedih. Saya orang Kedah, anak Kedah daripada anak bukit, kampung Alok Madi. Kampung saya tu pun Alok Madi itu dinamakan sempena nama Datuk Madi. Datuk Madi adalah salah seorang daripada panglima perang yang terlibat dalam perang musuh bisik. Dia ni orang Bandar Baru. Gelaran penuh dia Datuk Orang Kaya Bandar Baharu Tuk Madi. Jadi, daripada nama dia lah ambil buah nama kampung saya. Kampung saya tepi sungai, sungai Anak Bukit tu. Sungai itulah yang dilalui oleh tentera Siam daripada kota Kuala Kedah pi ke kota Lok Ganu. Mereka tak berani duduk di kota Kuala Kedah, takut serang balas. Jadi dia berunduk, dia berunduk masuk ke dalam sebelah batu daripada kota Kuala Kedah, supaya kalau ada serangan, sebab dulu tak ada jalan raya, kalau ada serangan pun mesti lalu ikut sungai. Jadi jauh sikit dan mereka nak lari dan sebagainya. Sebelum saya jawab soalan Herman tadi tentang Sultan Badli Shah yang saya kaji itu, tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini, kalau asalnya daripada sini, maka saya berani katakan bahawa tuan-tuan dan puan-puan juga adalah merupakan asalnya orang Kedah. Pasal Kedah ni dia sebuah empire yang besar. Bukan Kedah ni tak besar lah, kecil lah. Asal dulu selatan dia tu di Beruas. Sebab tu kalau sampai hari ni kita pergi ke Beruas, Perak, orang Beruas dia bercakap Kedah. Sampai utara dia di Tanah Serim. Tanah Serim tu dalam lidah orang Burma sebut, tapi kalau orang Melayu kata Tanah Seri, di sempadan dengan Burma. Tu Kedah tu. Kedah masa tu. Dan hari ini kalau kita pergi ke kawasan Tanah Serim tu, mereka semua cakap Kedah. Beragama Islam, orang Melayu kita. Jadi empire Kedah tu begitu besar. Tetapi kita tak tahu. Generasi-generasi kemudian ni tak tahu. Buku sejarah kalau kita buka di sekolah lagi, seolah-olahnya sejarah Semenanjung ni bermula dengan Melaka 1400. Bila sebut sejarah saja, orang Melayu akan terbayang Melaka. Tetapi hakikatnya tamadun Kedah ni, hak kita duk korek lah ni, ekskavasi dijalankan di Sungai Batu, dipercayai bermula 500 tahun sebelum Masihi. Sudah ada penempatan di Sungai Batu. Dan tamadun itu adalah tamadun besi. Orang Melayu waktu tu hak duduk di Sungai Batu tu, orang Kedah Sungai Batu tu, mereka sudah pun mampu untuk melebur bijih besi, dijadikan jongkong besi, ataupun dibuat parang, pedang dan sebagainya, peralatan. Yang ni pun kita tak tahu. Kan, tak ada dalam sejarah. Ya. Apatah lagi sejarah-sejarah yang dikaburkan. Orang yang mengkaburkan sejarah kita ni, kita tahu lah, orang putih lah. Waktu ada pandangan mengatakan mereka balas dendam di atas kejatuhan dan kekalahan mereka dalam perang salib. Jadi dia ada kaitan dengan agama kita juga. Apabila mereka itu ditewaskan, terutamanya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka mereka bersumpah, kami kalah tapi kami akan mengalahkan orang Islam di timur jauh. Itu sebab bila misi dia orang datang ke sini, bermula dengan Portugis dan sebagainya, bukan cari rempah semata-mata, tetapi adalah juga untuk membawa misi mengkristiankan alam Melayu. Itu jangan kita lupa. Jadi berlanjutan dan berterusanlah sejarah itu. Termasuklah perang musuh bisik yang disebut tadi itu, perang musuh bisik. Saya nak sebut perang musuh bisik ni pun ramai orang tak tahu. Baru 3-4 tahun lepas saja orang mula berminat, terutamanya orang Kedah lah, orang sebelah Kedah Penang ni berminat dengan perang musuh bisik. Sebelumnya kita dengar-dengar gitu je. Tidak ada kajian serius yang dilakukan dan tidak ada usaha untuk memasukkan perang musuh bisik ni ke dalam buku-buku sejarah untuk disajikan kepada
anak-anak kita. Perang musuh bisik ini signifikan kerana dia menggambarkan beberapa perkara. Yang pertamanya, dia menggambarkan keperwiraan orang Kedah dan orang Melayu menentang dua superpower serentak. Ini luar biasa. Mana ada bangsa yang lawan dua superpower, dua kuasa besar serentak. Kita orang Kedah bersatu padu dengan pejuang-pejuang Melayu daripada alam Melayu menentang British dan Siam serentak. Kerana dalam persetiaan Berne yang ditandatangani antara Siam dengan orang putih, dengan British pada tahun 1826, mereka bersatu padu untuk mengekang dan menghalang orang Kedah, pejuang Kedah daripada mengambil balik Kedah daripada tangan Siam. Kita lawan dua superpower serentak. Vietnam tu hebat sebab dia mengalahkan superpower, tapi dia tidak lawan serentak. Mula-mula dia kalahkan Perancis dulu, Dien Bien Phu, di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Lepas tu Amerika pula mai nyebuk, dia lawan pula dengan Amerika. Jadi tahun 75 dia halau keluar habis Amerika. Jadi dia lawan superpower tapi tidak serentak. Filipina juga begitu. Mula-mula dia lawan dengan Spanyol. Lepas Spanyol dah tak ada, mai pula Amerika nyebuk, dia lawan Amerika. Dua superpower tapi tidak serentak. Kita ni kita lawan serentak. Itu satu. Yang kedua, dalam perang musuh bisik itu, pejuang-pejuang Kedah berpadu dengan pejuang-pejuang Melayu dari kawasan alam Melayu ni, daripada Sumatera, Palembang, Siak, daripada Johor, daripada Selangor, daripada Pahang, daripada Terengganu, Kelantan, Patani. Ini bersempena dengan Hari Malaysia ni. Kita selidiki sejarah ini untuk mengetahui betapa kita boleh berjaya seandainya kita bersatu padu dalam perjuangan kita. Ini termasuk juga kalau kita nak memperbetulkan sejarah, sebab memperbetulkan sejarah ini adalah juga perjuangan. Saya orang komunikasi juga. Saya bukan orang sejarah, jadi saya bukan mengkaji sejarah dalam bentuk kajian sejarah itu. Cuma sebagai orang komunikasi, saya masuk campur apabila sejarah kegemilangan kita itu tidak dikomunikasikan kepada generasi penerus. Sejarah kita itu terputus, tersimpan di dalam manuskrip-manuskrip lama, dan orang cuba untuk tutup itu sejarah itu. Barangkali seolah-olah ada satu gerakan terancang supaya kita ini lupa sejarah, kita tidak tahu sejarah kita. Itu memang modus operandi orang penjajah. Barangkali kerana itu juga takut sangat kalau kita belajar balik Jawi. Bila kita tak arti Jawi, generasi kemudian tak arti Jawi, dia tak boleh baca manuskrip lama. Dan Datuk Murad tadi sebut bahawa Sultan Badli Shah pernah menulis surat untuk menuntut kembali seberampai dan sebagainya. Kita ditipu sebenarnya. Dengan kononnya mereka menyewa, kan, sewa tanah, sewa Pulau Pinang itu, kawasan Tanjung Penaga itu. Kalau ada perjanjian sewa, orang tak bayar sewa ni, kita bawa. Kita ambil balik tanah kita, kan. Dia lah, orang tak bayar sewa, maknanya orang tu melanggar perjanjian sewa itu. Sebagai pemilik, bukankah kita ada hak untuk ambil balik? Kalau kita sewa tanah orang hari ini, tanah bendang apa, lepas tu tak bayar sewa, tuan dia ambil balik tak? Saya pernah menghadap Tuanku Sultan Kedah, Tuanku Salihuddin, dan kita ceritakan benda ni, dan dia pun faham, tuanku faham, dan tuanku pun sejak daripada Tuanku Halim lagi sebenarnya memang bersetuju dengan langkah untuk
ambil balik. Dan sepatutnya apabila kita merdeka, perjanjian-perjanjian lama tu, malah saya tengok banyak juga negara-negara dalam dunia ni merdeka saja hari ni, malam ni, esok pagi dia tukar habis nama balik ke asal. Bab ni kita tak berapa berani. Itu sebab saya kata kita perlukan satu, perpaduan untuk berjuang balik. Yang kedua, kita perlu komunikasikan supaya masyarakat semuanya tahu. Saya tunggu ni nak tengok yang Melaka dulu, nak tukar Bukit Saint Paul tu balik kepada Bukit Melaka. Siapa orang ni buat? Ada penentangan yang kata jangan tukar. Pasal apa tak bagi tukar? Kita bukan tukar nama negara lain. Filipina dah sebut dia akan tukar nama Filipina tu. Pasal apa? Tanah dia, kepulauan dia, negara dia pandai-pandai buah nama sempena nama Saint Philippine. Apa kaitan dia kata? Jadi Presiden Duterte ni dia kata kami nak tukar nama balik namanya Maharlika. Maharlika daripada Filipina tukar balik nama Maharlika. Tu tukar nama negara. Dan dia berani. Siapa berani tentang? Kita nak tukar nama pulau, nama bukit. Nama bukit tak ada orang duduk. Daripada Saint Paul nak tukar nama kepada Bukit Melaka, nama asal. Tu pun ada orang tentang, dan bila orang tentang kita senyap. Ni nak berjuang macam mana? Jadi sama juga mungkin Georgetown main kot mana, nama dah ada lah. Perangai orang putih ni bila dia pergi tempat orang, dia claim kata tu tanah dia, dia buat patung dia lah, untuk menunjukkan bahawa dia pernah hadir di situ. Jadi Sultan Badrul Shah ni apabila saya kaji, Sultan ni saya sebut sat je sikit. Dia memerintah tak lama, tidak seperti almarhum ayahanda dia Sultan Abdul Hamid, itu memerintah lama kan. Sultan Badrul Shah ni dia naik takhta tahun 1943. Tetapi 15 tahun dia memerintah. 1958 dia mangkat. 15 tahun dia memerintah, banyak peristiwa berlaku masa itu. Umpamanya tahun 45 Jepun serah kalah. Tahun 46 mula British nak masukkan Malayan Union. Dan Sultan Badrul Shah antara yang paling lantang menentang Malayan Union. Surat-surat yang dia tulis kepada British dan sebagainya, dia mengaji di Oxford, di anak raja kan. British bagi dia mengaji di Oxford itu, kononnya nak menerapkan semangat British lah, tapi tidak berjaya. Walaupun dia belajar di sana, dia boleh berbahasa Inggeris dan sebagainya. Surat-surat yang ditulis kepada pemimpin British itu dalam bahasa orang putih, menyatakan bahawa hak orang Melaya ni, orang tanah Melayu ni, untuk menolak Malayan Union. Sebab kalau diterima Malayan Union berarti kita menjadi koloni British. Jadi Sultan Badrul Shah antara yang paling lantang. Kemudian dia berpakat dengan Tuanku Abdul Rahman, yang Tuan Negeri Sembilan, yang kemudiannya jadi besan dia lah, menentang British. Kemudian Sultan Perak, Sultan Selangor dan lain-lain sultan. Tapi ada juga lah sultan yang tak setuju. Saya tak mau sebut dah sultan mana. Itu tahun 46. Tahun 48 Federation, Persekutuan Tanah Melayu, masa Sultan Badrul Shah juga, sebagai alternatif kepada Malayan Union yang ditentang dan ditolak itu. Kita membentuk Persekutuan Tanah Melayu. Tahun 57 merdeka, masih lagi masa Sultan Badrul Shah. Tahun 58 Sultan Badrul Shah mangkat. Jadi pendek masa pemerintahan 15 tahun, tetapi banyak peristiwa-peristiwa yang signifikan berlaku masa dia. Dan masa dia sudah ada usaha untuk mendapatkan kembali Pulau Pinang. Takat tu dulu kot, no? Okey, terima kasih Prof. Okey, tadi Prof dah sebut tentang cerita Perang Kedah Siam. Okey, cerita Perang Kedah Siam ni
sebelum tu saya ni daripada bidang sejarah lah. Kena cerita kot. Saya daripada bidang sejarah dan saya banyak fokus kepada cerita Perang Kedah Siam dan apa yang berlaku di Kedah. Okey, cerita pasal Perang Kedah Siam ni satu cerita yang panjang yang cukup menyayat hati lah. Apabila Prof sebut tentang adanya gerakan-gerakan daripada orang Melayu lain, antaranya di Penaga ada sebut nama Panglima Mawar. Panglima Mawar ni bersama dengan lebih kurang 10 orang telah datang ke Kedah bersama-sama dengan Tengku Kudin, duduk di Pematang Mendahari itu, dan Pematang Mendahari itu menjadi pusat kepada gerakan tentera Kedah untuk menentang penaklukan Siam di Kota Kuala Kedah tu. Dan selain daripada tu banyak lagi, antaranya disebut Penaga. Penaga ada orang panglima daripada Penaga, daripada Kubang Semang, dan 2-3 tempat lagi lah yang menyebut tentang yang menghantar wakil depa, panglima depa ni ataupun Laksmana ke Hulu Balang ke apa ke, berkumpul di Pematang Mendahari dan kemudiannya menyerang kedudukan Siam di Kota Kuala Kedah. Cerita Perang Kedah Siam ni satu cerita yang panjang yang sangat signifikan dalam sejarah negeri Kedah, dan boleh dikatakan generasi bapak saya tahulah, tapi generasi saya ni macam dah tak tahu apa, hilang kan. Tengok batu terak macam Prof sebut pun, tengok batu terak pun macam tengok saja, tengok macam tengok batu di tepi bukit lah kan orang kata. Sampai kita ni disebabkan keadaan politik semasa telah menyebabkan kita jadi macam ni lah. Saya tak mahu sembang pasal politik, tapi daripada satu perspektif, tanpa ada political will ataupun kehendak daripada orang politik untuk mengubah sejarah, jadi kita di peringkat rakyat ni terpaksa lakukan apa yang pernah dibuat pada zaman Melayu Union, Prof. Apabila orang Melayu, rakyat bangun beramai-ramai menuntut supaya Melayu Union itu ditentang. Ini masalah besar lah kepada kita, terutamanya dalam bukan sekat bidang sejarah tetapi semua perkara. Sebab sejarah adalah satu perkara yang menentukan apakah nasib generasi masa depan. Semalam saya ada sebut, bila saya dengan Prof sebut tentang generasi bapak saya orang Tasik, orang Gelugok, Pulau Pinang. Dia besar di Pulau Pinang. Dia generasi yang tak tahu langsung sejarah Pulau Pinang. Dan bila dia ni macam orang putih, sebab dia sekolah di Pulau Pinang ni, sekolah dulu cakap orang putih semua. So bila dia marah, dia cakap, kalau dia terlampau marah, bloody fool, dia kata kan. Ush, kita pun tak apalah bapak kita kan. Tapi itu gaya orang putih. Sebenarnya kita Melayu, jadi kita berkulit Melayu, makan macam orang Melayu, semua macam orang Melayu. Cuma dalam hati dan perasaan ataupun pemikiran kita ni, kita ni orang putih. Ini dia jadi masalah di banyak tempat, bukan saja di Pulau Pinang, tetapi banyak tempat yang pernah dijajah oleh orang putih. Dan ada perkataan Orientalism dan menyebut tentang Son of the East. Maknanya mereka ni telah menjadikan orang-orang di kawasan taklukan mereka ni sebagai anak kepada mereka yang menentukan nasib tempatan lokal mengikut acuan barat. Kita nak tentukan nasib kita, kita merdeka. Sebenarnya nak merdeka ni, kita menyebut merdeka, sepatutnya kita bebas daripada semua perkara. Tetapi apa yang berlaku ialah kita tidak boleh berpisah dengan British daripada segala benda secara tidak langsung. Secara tidak langsung, dia bukan main. Orang putih ni dia pandai. Penubuhan Syarikat India Timur tahun 1600 punca dia daripada Biji Timur, dan banyak lagi perkara. Dan selama 174 tahun, 1874, 274 tahun, orang putih dah kaji pasal orang Melayu. Dia tahu dah orang Melayu ni sifat dia, yang pertama dia cukup mudah, dia sangat toleransi. Dan mengikut Frank Swettenham dalam The Real Malay, dalam buku dia mengatakan orang Melayu ni tak apa, semua tak apa. Nak buat Bukit Sempol, saya nak bubuh nama ni Bukit Sempol, tak apa buh. Saya nak bubuh nama Jostang, buh, tak apa. Dia punya tak apa tu sebab benda tu tidak menekan materialism orang Melayu. Orang Melayu punya fikir ni orang putih kata, orang Melayu punya fikir dia boleh makan nasi,
Dia boleh makan, dia pendek contoh lah no? Dia boleh makan tidur, dia boleh nikah, ada anak beranak sudah. Dan selagi tanah dia itu tidak diambil, tanah dia duduk tu, dia tak ambil tanah orang lain, pergi mampus. Minta maaf cakap. Tanah orang lain, pergi kat bawah, tu tanah apa punya pasal. Tapi kesan dia, bila semua orang dalam masjid ni, contoh, semua orang dalam masjid ni pakat duk jual tanah, apa nak jadi kepada generasi masa depan? Inilah yang berlaku kepada pensejarahan di Pulau Pinang terutamanya, apabila nama Georgetown tu, sepatutnya Tanjung Penaga menjadi Georgetown. Kita duk tak apa, selama beratus-ratus tahun kita duk pakai nama Georgetown. Tapi tahun 57 kita duk isytihar kemerdekaan di Georgetown, Padang Kota tu sendiri. Jadi kemerdekaan yang macam mana yang kita nak? Saya tanya pada orang muda-muda, lah ni hang nak apa? Ni kasak lah kan, tapi kita nak kena tahu kita nak apa sebenarnya kepada tempat kita. Adakah perlu satu perubahan, ataupun kita nak biar tak apa ambil pergi? Jadi balik pada cerita perubahan nama dan sebagainya ni, perkara ni sedang diusahakan oleh Prof Murad, terutama di Pulau Pinang. Jadi minta Prof ulas apakah usaha yang patut kita buat daripada peringkat masyarakat yang paling bawah, daripada gerakan. Sebab saya nampak di Pulau Pinang ni, daripada dulu lagi, daripada tahun 1900, dia telah menjadi pusat intelektual orang Melayu. Dengan ada Syekh Al-Atas dan Syekh Al-Hadi dan sebagainya. Pulau Pinang ni merupakan gerakan intelektual orang Melayu. Tetapi malangnya orang Melayu Pulau Pinang, dia tak boleh cerita tentang jati diri dia sebagai seorang Melayu. Minta Prof ulas sikit. Sebelum itu saya ingin nak cakap mengenai apa, selalu kita dengar orang cakap sejarah ditulis oleh orang yang menang. Biasanya lah, history is written by the victors. Tapi itu tak semestinya betul. Sebab orang putih tadi disebut, dia kalah perang salib, tapi dia tulis sejarah. Jadi ini pun satu iktibar kepada kita. Tak semestinya kalau kita rasa kita tak pernah menang, kita tidak boleh menulis semula sejarah, menulis semula, mengulangi dan revise balik sejarah. Dan ini yang perlu kita lakukan dalam sejarah, tumpuan sejarah Pulau Pinang, dari segi nama, dari segi apa yang dipadamkan. Malah sebelum disebut nama tadi, juga saya ingin menyebut mengenai tahun 1786. Kerja saya selama 20 tahun ialah untuk memadamkan 1786. Saya nak padamkan, macam orang putih padamkan sejarah Melayu, saya nak padamkan 1786. Juga nak padamkan 1791, yang mana perjanjian yang ambil serampai, dan tambah bayang pajak 10,000 rial Spanyol. Masa tu Spanyol dia Spanish dollar tu punya US dollar. Sebenarnya tidak ada perjanjian. Kita kena ingat, tidak ada perjanjian. Yang disebut perjanjian dalam buku-buku teks, dalam cerita-cerita kita semua tak betul. Tidak ada perjanjian 1786. Jadi macam mana Pulau Pinang boleh diberi kepada orang putih? Sebenarnya bukan diberi, berampas Pulau Pinang tanpa persetujuan oleh Sultan Abdullah Mukarram Shah. Light ni dia nakoda biasa ya. Dia bukan Captain French Light, dia Captain British Navy, mungkin dia 2 tahun ya. Lepas tu dia duduk main sini daripada London, Suffolk dan pergi Madras. Daripada Madras dia duduk Phuket 1770 sampai 1794 dia mati. 23 tahun lebih dia duduk di Kepulauan Melayu. Imej yang dia pacak bendera Union Jack tu, yang kita tuan-tuan dan perempuan nampak, imej yang gambar kan di Pulau Pinang 11 Ogos 1786 itu berlaku. Tapi tak betul. Maksud dari sini, sejarah ialah apa yang telah berlaku, kita tak boleh nafikan. Tapi konteks tafsiran itu boleh pelbagai-bagai.
Jadi gambar itu, image itu adalah image yang telah mengelirukan, telah memesongkan sejarah. Sebab image itu adalah digunakan oleh penulis sejarawan orang putih mengatakan bahawa pada hari ini 11 bulan Ogos 1786, Francis Light telah mendapat persetujuan daripada Sultan Kedah untuk menduduki Pulau Pinang. Jadi dikatakan Light telah menghadap Sultan Kedah untuk mendapat kebenaran. Itu tak betul. Sebab dalam perbincangan Light dengan dua Sultan Kedah, Sultan Abdullah, Sultan Zainal Azrin Muazzam Shah kedua, dan Sultan anak dia Sultan Abdullah Mukarram Shah, kedua-duanya tak mau bagi Pulau Pinang. Tahun 1771 Light dah minta daripada Sultan Zainal Azrin Muazzam Shah kedua, tapi Sultan tak bagi. Tapi ada cerita-cerita lah sebaliknya. Cerita ini mungkin juga membongkar orang-orang di sekeliling Sultan, orang Melayu, bendahara, juga ada dia punya interest. Pasal apa dia telah menasihati Sultan Zainal Azrin jangan bagi Pulau Pinang kepada Light, sebab bendahara nak Pulau Pinang, nak bendahara Sri Setia. Dia nak pencen, dia nak satu security, maka dia ada aim Pulau Pinang. Jadi dia sudah nasihat Sultan jangan bagi. Itu satu cerita yang berlaku. Kemudian Sultan Abdullah Mukarram Shah banyak provision, banyak ada 7-8 peruntukan. Salah satunya ialah Sultan dia tak bagi satu pulau. Perbincangan itu ialah strip Tanjung Penaga, Padang Kota Lama saja, untuk dipajak kawasan itu saja, supaya British boleh memperbaiki kapal dan sebagainya, dengan syarat British membantu Sultan dalam keadaan Kedah diserang oleh Siam. Itu yang ada dalam pemikiran Sultan Abdullah Mukarram Shah. Dan dalam surat-surat yang ditulis tu, Sultan Zainal Azrin dan Abdullah Mukarram, dia kata bila Siam dia start put. Siam ni minta macam-macam kan. Tolong ayam, sampan orang, padi, beras, macam-macam. Dia rimah. Beta rimah dengan Siam ni. Jadi ini dan peruntukan begitu yang tidak jelas, yang Sultan tidak memberi kebenaran untuk menduduki Tanjung Penaga saja untuk seketika, bukan bagi selama-lamanya. Dan dalam surat-surat itu, surat-surat Melayu memang ada selagi ada bulan dan bintang, itu style tulis surat. Bukan ada implikasi undang-undang, itu style tulis surat daripada surat Raffles, surat Prof Mati tahulah surat-surat 1600, 1700 semua diletakkan begitu. Jadi ini ada cerita sikit pemikiran orang putih semasa ada 1200 surat-surat yang ditulis oleh raja-raja Melayu, pembesar Melayu, pedagang Melayu di Semenanjung, di negeri Melayu, Sumatera, di Borneo, kepada Francis Light yang ada di University of London. 1200 surat, School of Oriental and African Studies. Dan tahun 2010 saya telah mendapat kebenaran daripada SOAS University of London untuk mendigitalkan, buat digitization dan alih daripada Jawi ke Rumi, dan juga letakkan dalam portal semua surat-surat itu, dan sebelah jilid 1200 surat. Saya beberapa kali seorang profesor di situ telah telefon saya. Dia pun tak kenal saya sangat, jumpa sekali kat Beijing banyak tahun sudah. Dia telefon saya, dia kata jangan buat.
Dia kata kalau kita nak baca surat-surat lain itu, kita kena baca semua. Kita tidak boleh baca sikit dan guna surat tu. Dan guna apa yang kita ni. Dia kata macam orang putih dia pergi phrase macam cherry picking lah. Kita nak putih buah, kita pilih buah-buah mana, okey. Dia kata kena ambil semua buah. Maksud dia kena kaji dan kena baca semua. Jadi dia tidak menggalakkan. Dan dia menasihat saya, dia bagi tahu saya, mungkin dia nak arah saya, jangan translate, jangan transliterate, jangan kaji surat-surat lain. Dia kata tunggu sampai dia terbitkan surat-surat lain itu. Sampai mana, sampai bila saya cek penerbit di Malaysia, tak ada pun dia tak hantar manuskrip. Lepas itu saya pergi London 2014, jumpa dia. Lagi sekali dia kata jangan buat. Ni Profesor Ulrich Kratz dah pencin pun. Rupa-rupanya baru saya tahu pasal apa. Apabila kita baca surat-surat ni, okay, Ulrich Kratz ni, profesor ni, dia ada tulis. Dia hanya tulis bahagian bahasa, filologi, okay, aspek-aspek persuratan, surat-surat translate. Tapi apabila kita baca, tengok semua surat, terdapat banyak surat, ada lebih kurang 300 surat di antara Sultan Kedah dan lain-lain surat tu daripada Sultan Terengganu, Kelantan dan macam. Ia membongkarkan niat Francis Light, membongkarkan niat Francis Light mengapa nak ambil Pulau Pinang, membongkarkan mengenai perangai Francis Light. Ada 3 benda yang kita boleh tafsirkan. Satu, Francis Light dia mengedar candu. Dia edar candu kepada di alam Melayu. Yang kedua, dia berniaga senjata. Yang ketiga, dia simpan hamba. Dalam surat-surat itu kita boleh tahu. Jadi orang putih ni dia nak memadamkan. Jadi dia tak mau kita membongkar. Namun tahun 2017 saya telah mendapat persetujuan untuk mempamerkan surat-surat itu yang sekarang ini ada di Library Universiti Sains Malaysia. Jadi ini adalah satu contoh bagaimana orang putih tak mau kita mengenali makna diri kita, makna sejarah kita. Dalam konteks nak tukar nama ni, memang sepatutnya kita dah tukar nama semua masa 57 lagi, tapi 57 ada banyak dan Tengku pun lupa, semua telah ditandatangani. Daripada dikatakan daripada 1786 yang tidak ditandatangani, tidak ada treaty, tidak ada perjanjian pun dikatakan pentadbiran sistem Malaysia bermula daripada situ. Okay? Perjanjian persekutuan, perjanjian Melaya, itu bermula. Jadi kalau Pulau Pinang diberi balik, maka semua kena ubah. Sebab segala perjanjian itu memasukkan Pulau Pinang sebagai negeri yang asing dari Kedah. Jadi apabila misalnya lah nak memasukkan Pulau Pinang kepada Kedah, maka segala perlembagaan mesti diubah. Tapi orang tanya, adakah ini boleh terjadi? Boleh. Boleh terjadi. Mengikut peraturan-peraturan yang tersedia ada. Macam orang Maori di New Zealand. Okay. Mereka amat marah pada orang putih yang ambil tanah dalam tahun 1840-an. Dan mereka ada satu tribunal. Tribunal itu dipanggil sebagai Waitangi Tribunal. Waitangi, nama Waitangi itu ialah bermaksud teluk tangisan. Tangi itu bahasa Maori ialah tangi, kita kata tangisan, menangis, ya? Sebab mereka menangis, macam kita menangis tapi mereka lebih menangis. Jadi mereka telah membuat tribunal dengan ihsan di bawah pejabat peguam negara New Zealand untuk menuntut
hak-hak tanah, hak-hak adat. Dan apabila saya ada di sana 2014, mereka bawa saya ke pulau-pulau di Bay of Islands, memberitahu bahawa ini pulau-pulau yang mereka telah tuntut. Jadi saya just cuma memberi gambaran kemungkinan-kemungkinan yang boleh terjadi masa depan dari segi kedudukan Pulau Pinang. Saya diberi amaran oleh pihak-pihak tentu untuk jangan bercakap benda ni. Tapi namun amat penting untuk kita ketahui sebagai satu penyatuan sejarah dan cerita sejarah yang tidak boleh dipisahkan. Jadi dalam hal ini kesedaran untuk mengubah, untuk mengetahui umumnya bermula 20 tahun yang lalu. Sebelum tu tidak. Sebelum tu masa zaman Mahathir dia kawal sejarah sekalipun. Tapi selepas tahun 2000 sejarah Malaysia dipersoalkan, buku-buku teks, kandungan buku teks dipersoalkan, ada pentelitian sejarah. Maksud saya bukan hanya oleh kerana sistem politik, tapi juga oleh kerana globalisasi dan juga teknologi. Kalau kita tengok awal tahun 2000, sejarah banyak yang ditulis dalam internet, dalam blog, mengatakan bahawa Malaysia ni bukan dimiliki oleh orang Melayu, Kedah dimiliki oleh, dan sumber Kedah, nama Kedah, Kadaram, dan sebahagian daripada budaya Tamil. Keris pun asal usulnya dikatakan daripada India, dan segala adat istiadat Melayu. Ada satu gambar dalam YouTube dikatakan sebagai berasal usul daripada budaya Hindu, Tamil. Jadi dan ini merupakan penelitian yang menafikan kewatanan Melayu di tanah Melayu. Dan juga ada mengatakan bahawa tidak ada identiti Melayu, tidak ada identiti Melayu, tidak ada bangsa Melayu, dan tanah Melayu ni ialah tanah Cina, Barcin, disebut sebagai Barcin, tanah Cina. Ini semua usaha-usaha untuk menafikan sejarah Melayu di tanah Melayu. Dan yang apa yang perlu kita lakukan ialah untuk menangkis, untuk melawan balik naratif itu, dan gerakan-gerakan seperti orang muda, sejarawan, intelektual, kita semua. Ini juga memerlukan satu kesedaran dari bawah dan pergerakan dari bawah untuk menyedarkan pemimpin-pemimpin. Sebab kerajaan Malaysia tidak melabur, dia melabur sains teknologi, buat macam-macam, tapi pelaburan sejarah, pelaburan budaya tidak dilakukan secara optimum. Dan ini yang perlu kita lakukan, dan ini sebahagian daripada usaha itu. Ya, terima kasih. Okey. So jadi kita berada di fasa yang terakhir lah. Cerita Ayat Mata Kedah Pulau Pinang ni, saya suka bila saya minta lah pada Prof untuk cerita peristiwa yang menyayat hati. Dia banyak cerita Perang Kedah Siam ni, antaranya penyiksaan dan sebagainya. Dan mungkin boleh Prof selitkan cerita sedihnya Sultan Ahmad Tajuddin bila Pulau Pinang ni tak boleh nak buat apa. Dia sampai tak boleh nak buat apa dah. Habis kedekat sampailah dia mangkat, sampai mangkat. Dan begitulah juga generasi waris-waris seterusnya pun tak dapat Pulau Pinang. Minta Prof cerita dan ni lah. Yang ini patutnya kena tanya orang sejarah. Kalau detail itu saya pun hanya dapat membaca di sana sinilah daripada beberapa sumber yang masyarakat umum tidak maklum, ya, betapa sedih dan pilunya bukan hanya Sultan pada waktu itu, tetapi juga orang Kedah, ya, sebab apabila Siam serang pada tahun 1821 itu, ada sumber yang mengatakan bahawa orang Kedah
terpaksa berundur kerana siksaan Siam itu terlampau zalim. Bukan hanya sekadar bakar rumah, bunuh, perkosa perempuan-perempuan, habis bendang-bendang, habis dia rosakkan, tanam-tanaman dia rosakkan. Jadi orang Kedah pada waktu itu berundur, begitu banyak yang berundur ke Perai, kemudian ke Perak dan sebagainya, sementara menunggu seruan untuk berjihad kembali menentang. Siksaan Siam buat macam mana? Tadi saya sebut sungai tu kan, sungai Kedah tu, sungai yang lalu di depan rumah saya di anak bukit tu, sampai masuk ke kawasan pedalaman lagi. Ke atas sikit tu, sebelah kepala batas dekat airport sekarang ni, itu kawasan tu banyak buaya. Jadi mana orang Melayu yang dia tawan, sama ada pejuang ataupun bukan pejuang, dia lukakan badan tu, lepas tu dia campak ke dalam sungai tu bagi jadi makanan buaya-buaya yang ada di sungai tu. Sampai saya kecil pun sungai tu ada buaya lagi. Ya, kita pernah nampak buaya depan rumah saya. Lepas tu yang ditangkap dan diikat di pelantak yang dibuat di tepi-tepi pokok nipah. Di tepi sungai di kampung saya tu banyak juga. Kita tanam pokok nipah. Sampai saya ada besar pun saya masih ingat lagi pokok nipah. Pucuk nipah ni dia tajam macam lebing kan, sebelum dia buka jadi daun tu. Yang tu dia cepat naik. Jadi orang Melayu yang ditangkap tu diikat bagi duduk cakung di pelantak tu. Kemudian dia letak pucuk nipah tu di bawah punggung dia, supaya pucuk nipah tu dia cepat tumbuh, dia cepat besar kan, jolok sular. Ini siksaan yang paling hebat yang Siap buat. Mana yang dia tangkap tu kita tahulah kan, dia tebuk ketin diikat dengan rotan, dia tebuk telinga diikat dengan rotan, rengke, bawa berjalan kaki sampai ke Bangkok, sampai ke Senggora, sampai ke Bangkok untuk dijual sebagai hamba abdi. Jadi barangkali kerana itu orang Kedah kata Siam perut hijau. Maknanya perut jahat sungguh. Tapi ada juga bila saya tanya orang tu, ada kita perut hijau tu pasal mereka punya tattoo tu hijau yang tulis Siam tu kan. Dan itu di kalangan rakyat ya, di kalangan Sultan sendiri dah janji tahun 1786 tu, kata nak tolong, kami minta tolong, minta bantuan kalau Siam kacau, bagi senjata ke apa kepada kami. Asalnya setuju Orang Putih ni, tapi kemudian bukan hanya tak setuju untuk bagi, malah sign, tanda tangan pula persetiaan benih itu 5 tahun selepas itu, lepas Kedah diserang tu. Lepas tu tak bagi pula Sultan Ahmad Tajuddin masuk ke Pulau Pinang, padahal itu tanah dia. Buang dia, sebab Siam bagi tahu kepada British jangan bagi dia duduk dekat-dekat dengan Kedah, sebab bila Sultan ada, semangat orang untuk bangun menentang Siam itu semakin kuat. Jadi hantar dia pergi jauh-jauh, pergi ke Melaka. Ya. Dan memang ada attempt, kononnya dia nak dari Melaka tu dia nak main ziarah saudara dia, tapi padahal dia bertemu dengan pejuang-pejuang yang retreat, yang berundur ke Perak. Kemudiannya bersama dengan pejuang-pejuang Perak masuk untuk menyerang. Ada banyak pertempuran-pertempuran sepanjang 20 tahun perang musuh bisik itu. Jadi memang menyedihkan. Dan bertambah sedihnya itu apabila kita ni pula tak peduli untuk berjuang mengambil balik. Jadi seolah-olah yalah, orang dulu sedih, kita pun buat tak peduli dan tak tahu pun. Itu sebab saya kata sudah tiba masanya kita ni bangun untuk bercakap balik tentang apa yang kita hilang ini, tentang apa maruah yang kita nak perjuangkan balik. Sebab tu saya katakan dalam komunikasi sudah tiba masanya kita komunikasikan kembali kegemilangan Melayu ini, kegemilangan orang Melayu, perjuangan orang Melayu khususnya di Kedah, dan dengan persepaduan daripada orang Melayu kawasan lain. Ada satu saja filem
yang menunjukkan perjuangan orang Kedah dalam perang musuh bisik ni. Filem tahun 81, Sumpah di Bumi Markah, Rahim Razali berlakon. Tapi tak pernah tunjuk TV, tunjuk sekali-sekala, lepas tu tak tunjuk dah. Tiap-tiap tahun duk tunjuk Sarjan Hassan Bukit Kepung. Tiap-tiap bulan Ogos, Sarjan Hassan Bukit Kepung, Lieutenant Adnan. Sebab orang muda lah ni, dia tengok filem, dia tengok media baru ni. Tapi kita tak gunakan sepenuhnya untuk menaikkan balik semangat jati diri ni. Korea buat macam tu. Itu sebab kalau kita tengok Korea, dia buat banyak cerita-cerita perjuangan Korea, Joseon, Goryeo sebelum tu. Padahal mereka juga macam kita, mereka dihimpit oleh kuasa besar China. Lepas tu diserang oleh Jepun, mereka terhimpit di tengah-tengah. Tetapi apabila Korea merdeka, terutamanya selepas tahun 90-an, dengan semangat mulanya Korean Fever, lepas tu Korean Wave, dia tukar nama kan. Ini dibantu, fully finance, dibantu sepenuhnya oleh kerajaan. Kerajaan bagi peruntukan, buat filem-filem macam ini, bagi naik semangat, ceritakan kepada orang Korea bahawa ini perjuangan kita. Lepas tu hantar keluar negara lagi filem ni, supaya seluruh dunia tahu apa itu Korea dan kenapa mereka begitu lama ditekan oleh China dan dikacau oleh Jepun. Kita ada buat filem Rempik, KL menjerit, duk menjerit sampai keluar. Jadi nak ke mana? Buat museum banyak lagi untuk menunjukkan kekuatan kita, perjuangan kita. Museum kita pun, orang Kedah kita lain. Saya melawat museum masa sekolah rendah, pergi pula sekolah menengah, benda hak sama. Sampai ketua bawa anak pergi tengok, benda hak saya tengok dulu ada lagi. Jadi tak menarik minat. Itu sebab museum kita RM2 pun tiket orang tawang lagi, tak boleh kurang lah. Louvre Museum tu di Paris nak masuk €70. Orang beratung, orang beratung punya panjang nak masuk €70. €70 dah dekat RM300. Tiket dekat RM300 nak masuk. British Museum saya pergi, British Museum free lah, sebab dia guna duit apa ni, loteri untuk biaya museum tu, free. Tapi nak masuk museum tu beratok macam orang nak masuk supermarket, punya ramai dalam tu. Kita museum ni tak ada siapa, ada jaga museum tu pun 3-4 kali lena lah, tak ada siapa mai. Dia kata hari ni mujuak lacik mai, dia tidak kami lena lagi. Jadi maknanya ini adalah merupakan ruang dan peluang yang kita perlu manfaatkan untuk menyedarkan masyarakat. Di samping buku-buku, Herman banyak tulis buku tentang sejarah ni, saya cukup suka, biar banyak. Dan satu yang orang selalu lupa nak beri penekanan, bahawa yang terlibat dan mengepalai perjuangan-perjuangan orang Melayu, khususnya di Kedah dulu masa lawan Siam dan British, itu adalah merupakan golongan agama. Jangan kita lupa. Dalam perang musuh bisik itulah syahidnya Asyahid Falimbani, Syekh Samad Al-Falimbani. Dia syahid, gugur syahid dalam pertempuran di Hatnyai, untuk membebaskan Patani, dan sebenarnya adalah untuk menyerang sampai ke Bangkok. Itu rancangan asal. Tapi asakan balas daripada Bangkok itu turun dan mereka berundur. Syekh Samad Falimbani, dia orang Palembang, tapi pak dia mufti Kedah masa itu menikah 2, seorang bini orang Kedah, seorang bini lagi orang Palembang. Dapat anak daripada Kedah, anak daripada Palembang tu, bini Palembang, bini Kedah tu, hantar pergi mengaji sampailah ke Makkah. Apabila abang dia balik, masa tu dah berlaku perang musuh bisik ni, mereka berlaku banyak pertempuran. Jadi dia tulis surat pada adik dia, dia kata kalau nak jihad balik mai, adik dia balik mai, dan terlibat dalam perjuangan. Masa tu dah berusia jugalah, dah tua dah. Dan sampai hari ini kuburnya itu di Bantrang, di selatan Siam. Dulu ada usaha untuk bawa balik ke Kedah, dan Sultan pun dah berkenan. Cuma sekarang ni urusan dengan Governor Hatnyai, dan saya dipahamkan Governor Hatnyai pun tak ada halangan kalau kita nak
korek dan bawa balik. Sebab itu adalah lambang perjuangan keperwiraan ulama dalam perjuangan membebaskan Kedah daripada cengkaman musuh. Jadi jangan kita ingat yang untuk berperang ni orang silat saja. Orang dulu-dulu yang berperang tu di depan tu adalah ulama, tu guru. Begitu juga kalau kita baca tentang apa ni Tok Janggut kan, yang British tulis Tok Janggut di Kelantan tu, dia tak mau tulis Tuan Guru Haji Hassan bin Munas. Yang kita kenal Tok Janggut. Pasal British kata jangan tulis Tuan Guru, tak ikut naik semangat jihad. Tulis nama Tok Janggut. Tok Janggut, kami pun pakai janggut belakang lepas ni. Tapi sebenarnya itu adalah guru. Tuan Guru Haji Hassan bin Panglima Munas. Jadi di depan adalah merupakan orang utama. Sebab dalam agama kita diajar tentang semangat untuk memperjuangkan maruah. Apabila maruah orang Islam itu dicabar. Itu saja kot. Terima kasih. Alhamdulillah, kita di penghujung rancangan. Sebagai penutup, sebagai ulasan daripada kedua-dua panel hari ini, menceritakan betapa pentingnya kepada usaha untuk mengembalikan maruah orang Melayu di Pulau Pinang terutamanya, dan insyaAllah akan dibantu oleh orang Kedah lah. Daripada, kalau kita cerita daripada sempadan hari ini, itulah yang akan berlaku. Dan saya nak cerita sikit tentang kenapa terbukanya pelabuhan di Pulau Pinang tu. Sebenarnya dia berlaku persaingan. Kenapa Francis Light nak ambil Pulau Pinang ni? Sebab dia nampak kepentingan Pulau Pinang sebagai sebuah pelabuhan. Sekarang ni saya duduk buat kajian saya Kota Kuala Kedah. Jadi berlaku persaingan pada tahun 1821 tu, bila masa perang tu, tujuan utama British campur tangan, walaupun tidak dinyatakan secara langsung, tujuan dia adalah untuk menjatuhkan pelabuhan Kuala Kedah. Ayah-ayah semua, Kota Kuala Kedah ni adalah pelabuhan Melayu yang terakhir di alam Melayu, yang dikawal oleh orang Melayu, ditadbir, diurus oleh orang Melayu, orang Melayu Kedah. Di utara ada satu kehebatan maritim yang sangat-sangat besar, tetapi tidak diangkat di peringkat nasional. Maknanya tak ada siapa pun nak cerita. Kalau kita macam Prof ada sebut tadi tentang Sungai Batu dan sebagainya, dalam kitab-kitab Arab menyebut tentang bangsa pelaut daripada Kedah, daripada Kadaram, Tamil disebut Kadaram, kalau Arab disebut Kalahbar, dan bahasa Sanskrit disebut sebagai Kataha, yang menggambarkan bahawa orang-orang utara adalah bangsa pedagang pelaut yang sangat berjaya. Malah disebut dalam satu surat, satu kajian daripada Oxford pada zaman Sayyidina Umar, apabila dia pergi ke Basra, dia pergi ke pasar di Basra, dia kata dalam banyak-banyak orang ni, salah satu orang yang mai ke pasar Basra pada tahun 680 Masihi, orang Melayu. 680 Masihi, Melaka tak ada. Yang ada siapa? Kita ni, tuan-tuan, tok nenek kita dulu. Tapi hari ini kita duk tak apa. Tuan-tuan, kita mewarisi satu legasi yang besar, yang sepatutnya kita kena angkat balik. Dan saya mohon kepada semua ayah-ayah semua, balik mulai hari ini, ceritalah kepada anak-anak, ceritalah kepada rakan taulan, sahabat-sahabat kita, pentingnya untuk kita perjuangkan balik sejarah kita daripada pandangan kita sendiri. Seperti mana yang diusahakan oleh Prof, saya minta tolonglah supaya sokonglah usaha yang dibuat oleh Prof Murad Amerikan. Kita pakat-pakat tolong. Kalau nak suruh kita nak buat petition ke apa ke, insyaAllah boleh Prof no? Kita buat satu petition, kita minta, ramai-ramai minta supaya nama tu ditukar. Kita nak tunjuk bahawa rakyat di peringkat bawahan ni menuntut supaya perubahan itu berlaku dengan keadaan segera. Walaupun orang politik tak boleh ambil tahu, tapi kita bergerak. Kita pilah kat mana-mana, sultan ke apa ke, kita minta. Ini yang sangat penting lah. Dan sebagai penutup, balik cerita saya Kota Kuala Kedah, apabila jatuhnya pelabuhan Kota Kuala Kedah, pelabuhan Pulau Pinang mendapat keuntungan sebanyak 2 juta. Daripada 200,000 naik 2 juta. Ini satu permainan yang sangat halus lah daripada British.
Dan banyak lagi benda-benda yang dibuat oleh British tetapi kita tidak disedarkan dengan perkara itu disebabkan sistem pendidikan kita lah, no, Prof. Ya, sistem pendidikan kita yang tidak menekankan kepada kepentingan sejarah. Dan cerita pasal Prof dah sebut tadi ni, pahlawan musuh bisik Tengku Kudin, Tengku Mak Saad semua tidak diangkat sebagai pahlawan di peringkat nasional. Yang disebut Tu Jangkut, Mat Kilau dan sebagainya. Tetapi orang Kedah, orang utara ada pahlawan dia sendiri. Tetapi pahlawan kita tu tak disebut di dalam sejarah peringkat negara. Ini satu kerugian yang sangat besar kepada orang-orang utara. Sedangkan kita duk berjuang menuntut kemerdekaan daripada Siam. Seperti mana Prof sebut tadi, cerita Sumpah di Bumi Merkah tu tak ditayangkan. Mungkin nak jaga hati. Sebab Siam ni, sekarang ni mereka orang-orang Siam yang ada di Malaysia sudah dijadikan sebagai Bumi Putera. Bila Bumi Putera ni, apa benda yang kita ada, mereka boleh minta. Ini bahaya dia. Apa? Siam yang ada di Malaysia ni kan memang belum betul, memang daripada di sini. Memang depa memang ada di sini. Dah duduk sini lama. Dah menjadi orang asli, orang macam kita lah. Jadi depa bukan orang daripada Thai, depa orang Siam lain. Orang Siam di Semenanjung lah. Kebetulan perjanjian Bangkok tu telah memisahkan, tapi mereka sama dengan beberapa lain. Itu ya. Abang kita tahu tu lah, bukan. Itu nanti kita cerita lain lah. Kita akan buat topik yang baru dan kita akan jemput kedua-dua panel lagi sekali. Jadi sebagai penutup, saya minta kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, kita baca sikit umur kita, niat sedekah kepada semua pahlawan musuh bisik dan semua untuk nenek kita lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekian saja daripada kami. Minta maaf atas segala kekurangan. Dengan ini saya tutup lah dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian, terima kasih.